Viral video yang mengatakan bahawa kubur Rasulullah dibuka sehingga boleh melihat secara dekat. Apakah itu benar-benar kubur Rasulullah? Jom tonton video ini sehingga habis. Assalamualaikum sahabat semua. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, saya Fakri. Dan bagi yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan komen di video ini agar channel ini terus maju. Kali ini saya ingin share mengenai video yang mengatakan bahawa kubur Rasulullah dibuka sehingga boleh melihat secara dekat. Jika dilihat dalam video tersebut, kelihatan secara jelas setiap orang yang berada di makam tersebut menangis sambil bersujud disebabkan terlalu rindu di sudut kubur tersebut yang dikatakan makam Rasulullah SAW. Tapi hakikatnya makam dalam video itu bukanlah makam baginda SAW, tetapi merupakan kubur Aun bin Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib bin Abdul Muttalib, yakni cucu saudara Sayyidina Ali. Ini kerana Sayyidina Ali bin Abu Talib dan Ja'far bin Abu Talib merupakan bersaudara. Untuk pengetahuan semua, Ja'far bin Abu Talib adalah sahabat Nabi yang berhijrah ke Habasyah yang kini dikenali sebagai Ethiopia, yang akhirnya beliau telah syahid dalam peperangan Mu'tah, yakni peperangan di antara kaum muslimin menentang Rom. Aun bin Abdullah inilah yang menemani cucu Rasulullah SAW, iaitu Husain bin Ali, ketika mereka bertolak dari Mekah ke Kufah di Iraq. Beliau juga telah syahid pada hari Ashura di Karbala, maka kuburnya dimakamkan di Karbala, Iraq. Dan hari ini kuburnya dibesarkan oleh golongan Syiah dan merupakan salah satu kubur yang masyhur di sana. Apabila tiba hari Ashura, kuburnya akan dipenuhi dengan orang ramai kerana ingin memperingati peristiwa Karbala, sehingga yang selalu kita tengok orang Syiah menyakiti diri mereka sendiri. Hakikatnya, kubur tersebut bukanlah kubur baginda SAW. Menjadi kerisauan apabila ia dikongsi oleh orang ramai sehingga view berjuta-juta, sedangkan perkara itu bukanlah perkara yang benar. Kubur Nabi SAW terletak di Madinah dan kubur Nabi merupakan rumah tempat Nabi SAW wafat. Diikuti di kubur bersebelahan Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tolong jelaskan kenapa makam Nabi berdampingan dengan makam Abu Bakar Siddiq dan Umar. Setelah Nabi SAW meninggal, Abu Bakar ingin dia dekat dengan Nabi, bertabaruk. Ini dalil tabaruk. Tabaruk itu apa? Ngalap barokah. Makanya mereka ingin mengambil barakah. Ini tempat air minum Nabi, namanya qirbah. Qirbah. Setelah Nabi air minum kulit, dari kulit kambing dijahit. Setelah Nabi meninggal, datang Asma mengambil tempat air minum Nabi itu, dituangnya air. Kalau anaknya demam, diminumkannya ke anak. Bekas air minum Nabi. Ngalap barakah. Barakah. Barakah yang terbesar adalah makam, dekat makam Nabi, dan yang mendapat itu Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, Umar juga ingin seperti itu, maka dua ini dapat. Tapi kalau sampai yang lain juga akan terlalu ramai, maka yang lain tetap dimakamkan di pemakaman Baqi yang tak terlalu jauh dari situ. Mereka ingin mendapat barakah dari Nabi SAW. Apa hikmahnya? Hikmahnya luar biasa. Orang Syiah bingung mau mencaci maki depan Nabi. Serba salah Syiah mau ziarah ke makam Nabi, mau mengucapkan Assalamualaikum, Nabi di samping ada Abu Bakar sama Umar. Mau melaknat, Nabi ada di situ. Akhirnya bingung mereka, cuma mana mau ziarah. Hikmah luar biasa makam Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sahabat semua, bila kita ziarah makam Nabi, maka kita dapat melihat pagar berwarna emas dan ada lubang-lubang kecil. Dan apabila kita ingin keluar berjalan dari Raudah, maka kita akan jumpa makam Rasulullah SAW yang pertama. Di tengahnya makam Sayyidina Abu Bakar dan di sebelahnya makam Sayyidina Umar. Sahabat semua, makam Nabi SAW telah dibina semula oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan baik
sehingga tidak ada yang boleh masuk ke dalamnya melainkan orang-orang tertentu. Dan setelah itu, Sultan Nuruddin Zengi juga membangun tembok tebal dari timah cair di sekitar makam Nabi SAW. Soalannya, mengapakah beliau membuat demikian? ترتيب القبور عندنا في الداخل بهذا الشكل، يعني القبر الأول ولا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، القبر الثاني سيدنا أبو بكر، القبر الثالث سيدنا عمر. طبعا في عهد سيدنا عمر كان وضع المنزل طبيعي، في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز بعد أكثر من 80 سنة انهدم السقف بالكامل على القبور الشريفة. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز والي المدينة أزال الغرفة الخاصة بالسيدة عائشة، أعاد بناء وترميم الحجرة الخارجية، وبنى جدار رباعي الشكل بهذا الشكل. طبعا هذا الجدار يحيط بالقبور من الأربع جهات بالكامل، وميزة هذا الجدار إنه جدار مصمت، يعني ما في أي منفذ للداخل، ما يستطيع أي إنسان الوصول للقبر الشريف. عاد بعد فترة سيدنا عمر بن عبد العزيز وقام بالتقوية لسقف الحوش الخارجي اللي هو أسفل هذا السقف يوجد القبر الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد فترة سيدنا عمر بن عبد العزيز أزال جميع الحجرات المجاورة وبنى جدار خماسي الشكل من الحجارة السوداء. طبعا اختار الشكل الخماسي حتى يكون نوع من التمييز بينه وبين الكعبة، فما يظن الناس انه كعبة وتبدأ مسألة الطواف في المدينة. بعد أكثر من 500 سنة في عهد المماليك السلطان محمد بن قلاوون الصالحي بنى قبة صغيرة من الخشب على الجدار الأول من الداخل. كانت هذه القبة تساعد في تصريف مياه الأمطار، وأيضا قام المماليك بعمل دعامة خارجية للجدار الخماسي بهذا الشكل. هذه الدعامة الخارجية اللي تحيط بالجدار الخماسي، وهذه هي الستارة اللي نشوفها حاليا من الداخل اللي تحمل الكتابة لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد كده في عهد المماليك السلطان الأشرف قيتباي بنى جدار ثالث من الخشب وترك بوابات، يعني كانت الناس تدخل وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل. طبعا بعد ذلك في عهد الدولة السعودية قام بعمل ترميم كامل للجزء الخارجي بالكامل وترميم للأجزاء الموجودة في الداخل ما دون الجدار الثاني، وهذا هو الشكل الحالي اللي نشوف عليه المقصورة الشريفة في المسجد النبوي الشريف. بالنسبة للأخوان في الزيارة بيكون مرور الأخوان من الأمام من هذه الجهة، من هنا بيتم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي بيستطيع انه يشوف من الداخل بيشوف الستارة الداخلية. كثير من الناس يمكن نظن انه هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بالعين ولا بالجسد نستطيع ان نصل للقبر الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تم بناء القبة الخضراء على سقف المجسم بالكامل، فالقبة الخضراء تغطي ما يوجد تحتها بالكامل من قبة صغيرة موجودة لا زالت من الأسفل. Ini bermula apabila ada usaha daripada orang Nasrani yang cuba untuk menggali makam Rasulullah SAW pada 1164 Masihi atau 554 Hijriah. Namun, usaha mereka ternyata gagal. Kesimpulannya, dengan penjelasan ini dapat diperbutakan semula video-video yang dikatakan makam Nabi SAW tapi sebenarnya adalah tipu semata-mata. Oleh yang demikian, dengan video yang ringkas ini dapat memberi pencerahan kepada semua, khususnya kepada umat Islam. Cukup sahaja sampai di sini. Sekiranya sahabat merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like and share agar orang lain juga boleh manfaat. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dengar kami cerita.